Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni belajar pelajaran tarikh, iaitu pelajaran yang kelima lagi. Sebelum ini sudah tani belajar pelajaran perjanjian Hudaibiyah, di mana kaum muslimin dan kaum Quraisy telah membuat perjanjian, bersepakat tidak akan melakukan peperangan. Itu di antara perjanjian dorang. Jadinya hari ini kita ni belajar tajuk Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Yakni pembukaan Mekah. Maksud sini pembukaan Mekah ni pembebasan kota Mekah daripada pengaruh, amalan dan cengkaman orang-orang jahiliyah tu. Itulah maksud yang tersembunyi mengenai dengan tajuk pembukaan Mekah ni. Di mana kalau kita ni lihat sebelumnya, Mekah ni berfungsi sebagai pusat penyembahan berhala. Kan Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Jadinya yang menguasai kota Mekah itu ialah orang-orang kaum Quraisy. Di mana orang-orang kaum Quraisy ni membuat mengamalkan amalan dorang dengan penyembahan berhala dikeliling kota, dikeliling Kaabah tu, dan bermacam-macam lah yang dorang buat dengan amalan-amalan dorang. Jadinya tadi lihat macam mana ceritanya pembukaan Mekah ni. Artinya hanya cukup tadi pembebasan kota Mekah itu daripada berhala-berhala tu, supaya tidak ada lagi ada apa yang amalan yang dibuat orang-orang kaum Quraisy sebelumnya. Okey, dalam perjanjian Hudaibiyah telah disepakati bahawa sesiapa yang berpihak kepada Rasulullah SAW adalah dibolehkan. Tu ada perjanjiannya kan. Begitu juga bahawa sesiapa yang berpihak kepada kaum Quraisy juga dibolehkan. Artinya mana-mana boleh berpihak lah. Yang penting apa? Dah boleh berperang. Bani Khuza'ah telah berpihak kepada Rasulullah SAW, sementara Bani Bakar telah berpihak kepada kaum Quraisy. Sebelum kedatangan Islam, Bani Khuza'ah ni dan Bani Bakar ni adalah dua golongan yang bermusuhan sejak turun-temurun lagi. Dorang ni dari dulu sudah bermusuhan, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar ni. Bani Bakar telah membuat satu serangan kepada Bani Khuza'ah, dan kaum Quraisy pula memberikan bantuan kepada Bani Bakar. Ramai dari ahli Bani Khuza'ah terbunuh. Lihat sana. Di mana perjanjian yang dorang buat sebelum ini, masa perjanjian Hudaibiyah, telah dilanggar oleh Bani Bakar. Di mana Bani Bakar ni kan dorang bermusuhan turun-temurun. Dendam itu masih ada. Jadinya Bani Bakar ni membuat serangan. Diserangnya Bani Khuza'ah tu. Apalagi kaum Quraisy ni tanpa disedari, lupa sudah ke perjanjian itu, dorang ni membantu terpulang. Bani Bakar ni menyerang Bani Khuza'ah tu. Sampailah Bani Khuza'ah ni banyak yang terbunuh. Lebih kurang dalam 20 orang yang mati. Okey. Artinya dorang sudah melanggar perjanjian tu. Jadinya sini cerita selanjutnya, Amru bin Salim al-Khuzai segera berangkat ke Madinah untuk memberitahu akan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amru ni cepat-cepat berangkat menuju ke Madinah. Memberitahu yang halnya Bani Bakar ni telah menyerang Bani Khuza'ah dan dibantu oleh kaum Quraisy. Ceritakannya lah dari A to Z. Baginda kemudian telah menghantar seorang utusan bertemu dengan kaum Quraisy. Setelah Amru ni mendengar daripada berita daripada
Amrah ni telah bercerita kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mendengar cerita Amr tadi itu, maka Rasulullah pun menghantar seorang utusan berjumpa dengan kaum Quraisy. Rasulullah SAW telah memberi 3 pilihan, iaitu yang pertama, menuntut kepada mereka agar memberi pampasan sebagai penebus harga darah terhadap suku Khuza'ah yang terbunuh. Artinya 20 orang tadinya cikgu yang mati dalam peperangan yang diserang oleh Bani Bakar tadi, dibantu oleh kaum Quraisy. Kemudian yang kedua, menuntut kepada mereka supaya mengutuk perbuatan Bani Bakar. Dan yang ketiga, berdasarkan perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah SAW boleh menyerang kaum Quraisy kerana kaum Quraisy telah mengingkari perjanjian tersebut. Ini 3 pilihan yang diberikan oleh Rasulullah untuk kaum Quraisy memilih. Kemudian kaum Quraisy menyedari bahawa perbuatan mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah adalah salah. Baru takkan sadar, sudah tu. Maka Abu Sufyan segera ke Madinah hendak berjumpa Rasulullah SAW untuk membuat perjanjian damai yang baru. Kan membuat perjanjian baru lagi. Tetapi Rasulullah SAW tidak melayan permintaan Abu Sufyan itu. Kesian kan? Artinya jangan cuba-cuba melanggar perjanjian. Tidak lama selepas itu, yaitu pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Masa bulan puasa ni, 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Ke-8. Rasulullah SAW telah keluar bersama 10,000 orang pengikut baginda menuju ke kota Mekah. Kaum Quraisy tidak tahu akan kedatangan kaum muslimin. 10,000 tu ramai je tu. Ketika angkatan Rasulullah SAW menghampiri kota Mekah, maka bapa saudara baginda iaitu Al-Abbas beserta keluarga dan sepupunya Abu Sufyan memeluk Islam. Sebelum Nabi masuk ke Mekah, artinya baru menghampiri Al-Abbas sama Abu Sufyan ni memeluk agama Islam. Rasulullah SAW gembira dengan Islamnya Abu Sufyan itu, sehingga baginda memberi jaminan kepada penduduk Mekah bahawa sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan adalah dijamin keselamatannya dan mereka tidak akan diperangi oleh tentera Islam. Bayangkan Abu Sufyan ini siapa kan? Abu Sufyan ini adalah ketua pemimpin kaum Quraisy. Ia memeluk agama Islam. Artinya Rasulullah membagi jaminan. Abu Sufyan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan itu indahkan diperangi, indahkan dibunuh. Maka akan diselamatkan tu pulang. Itu janji Rasulullah. Dengan pernyataan itu, kota Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW dengan mudahnya. Kenapa mudah? Kerana diorang melanggar perjanjian. Artinya mana boleh serang menyerang. Artinya dengan senang saja Rasulullah menakluki kota Mekah itu. Kemudian kaum musyrikin Quraisy Mekah yang ditawan berhimpun di hadapan Rasulullah SAW. Mereka menunggu-nunggu dan bertanya-tanya apakah sikap Rasulullah SAW terhadap mereka. Diorang ni apabila Rasulullah masuk ke kota Makkah dengan mudah, senang. Dah ada orang mengacau, kaum Quraisy pun mengacau. Maka Rasulullah mengarahkan semua kaum Quraisy satu ditawan, dikumpulkan di hadapan Rasulullah. Maka orang kaum Quraisy yang kena tawan ini tadi bertanya, menunggu-nunggu apa tindakan Rasulullah SAW terhadap orang itu, kerana orang melanggar perjanjian tadi. Kerana mereka menyedari akan kesalahan dan dosa mereka terhadap Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut baginda selama baginda berdakwah menyebarkan agama Islam. Bukan setakat orang ini melanggar perjanjian, tapi orang mengenang balik akan kejahatan orang kepada Rasulullah sebelum ini. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada mereka,
apakah hukuman yang kamu fikirkan yang akan saya jatuhkan kepada kamu? Berfikir orang tawanan kaum Quraisy ni. Mereka menjawab, Tuan adalah orang yang baik dan keturunan orang yang baik. Kami mengharapkan kebaikan juga. Akhirnya baginda mengampunkan dan membebaskan mereka. Di fikiran dorang itu, dorang yakin Rasulullah hendak akan membunuh. Dorang tahu Rasulullah itu orangnya baik, keturunan daripada orang baik-baik. Maka akhirnya Rasulullah mengampunkanlah dorang ini. Kemudian sikap baginda itu menunjukkan betapa suci dan murninya jiwa Rasulullah SAW. Tindakan baginda yang mulia itu menyebabkan kaum musyrikin memeluk agama Islam beramai-ramai. Rasulullah SAW kemudian mengharapkan supaya berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah diruntuhkan dan dihapuskan. Baginda mengisytiharkan bahawa kota Mekah adalah kota yang aman damai. Kota apa? Kota Mekah adalah kota yang aman damai. Meruntuhkan berhala. Inilah berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Berapa semuanya? Jumlah berhala di sekeliling Kaabah ialah sebanyak 360 buah. Apa saja nama berhalanya tu? Berhala Al-Uzza, berhala Suwaq dan berhala Manat. Berhala Al-Uzza diruntuhkan oleh Khalid bin Al-Walid dan berhala Suwaq diruntuhkan oleh Amru bin Al-As. Kemudian berhala Manat diruntuhkan oleh Sa'ad bin Zaid al-Ash'ari. Nampak tu nama berhala-berhala. Artinya pembukaan Mekah tu ada yang menimbulkan peperangan ataupun pertumpahan darah. Tadi lihat tak yang tadi baca di sana tu yang cukup terangkan. Artinya dengan aman saja Rasulullah SAW masuk ke Mekah tu. Alhamdulillah. Jadinya apabila sudah kota Mekah tu bersih daripada berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah tu, inilah menjadi kejayaan Rasulullah dan pengikut-pengikutnya yang membuka kota Mekah tu dengan kejayaan penganut Islam mengembalikan kesucian Kaabah kepada asalnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sebelumnya. Itulah mengenai dengan tajuk pembukaan Mekah. Cikgu ulang apa yang penting sana. Di mana pembukaan Mekah tadi dengan mudah Rasulullah SAW masuk dikarenakan oleh orang kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian kaum Quraisy ditawan, akhirnya diampunkan dan dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW menuju kota Mekah pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah seramai berapa? 10,000 orang pengikut. Baginda menuju ke kota Mekah. Berapa berhala yang terdapat sekeliling Kaabah? 360 berhala. Apa saja nama berhalanya tu? Berhala Al-Uzza, berhala Suwaq dan berhala Manat. Siapa yang meruntuhkan? Inilah nama orangnya: Khalid bin Al-Walid, Al-Uzza, Amru bin Al-As, Suwaq dan Sa'ad bin Zaid al-Ash'ari, berhala Manat. Okey. Artinya sampai sana dulu penerangan cikgu bagi tajuk Fathu Makkah, yakni pembukaan Mekah. Kalau ada kurang faham, kamu boleh WhatsApp cikgu secara private. Sampai sana dulu. Wallahu alam bisawab.